Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis kendiri 9.3b pada muka surat 258 sehingga 259. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Dua biji dadu adil dilambung secara serentak. Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada dua dadu lebih daripada 9. R ialah peristiwa mendapat hasil darab mata daripada dua dadu ialah ganda 5. S ialah peristiwa mendapat dua mata yang sama daripada dua dadu. Tentusahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Soalan A. Kebarangkalian Q atau R. Jumlah bilangan kesudahan yang mungkin iaitu NS untuk peristiwa bergabung ini adalah 6 darab dengan 6. 6 daripada kesudahan dadu pertama darab dengan 6 kesudahan pada dadu yang kedua memberikan 36 jumlah kesudahan. Kemudian, dengan menyenaraikan kesudahan yang mungkin bagi setiap peristiwa, kita mula dengan peristiwa Q. Peristiwa Q adalah mendapat jumlah mata daripada dua dadu lebih daripada 9. Contohnya 4, 6 ini, kita dapat nombor 4 dari dadu pertama, kita dapat nombor 6 pada dadu yang kedua. Bila kita tambahkan nombor ini, ia akan sama dengan 10, di mana 10 adalah lebih besar daripada 9. Demikianlah caranya untuk dapatkan kesudahan bagi peristiwa Q yang berikutnya, iaitu 55, 56, 64, 65 dan 66. Untuk peristiwa R, ia adalah mendapat hasil darab mata daripada dua dadu ialah ganda 5. Contoh kesudahan yang pertama adalah 1, 5. Maksudnya nombor 1 pada dadu pertama, nombor 5 pada dadu kedua. Apabila kita darabkannya, ia akan sama dengan 5, di mana 5 juga adalah gandaan bagi 5. Dan seterusnya, kesudahan yang kedua, 25, 35, 45, sehinggalah 56 dan 65. Kemudian kita tentukan kesatuan antara Q, R. Disebabkan operasi yang terlibat di sini adalah kesatuan, maksudnya kita ambil semua kesudahan yang kita nampak dalam set Q dan juga set R. Inilah jawapannya. Daripada kesudahan ini didapati terdapat 14 kesudahan bagi kesatuan antara Q, R. Maka kebarangkalian bagi kesatuan antara Q, R adalah sama dengan 14 per dengan 36 dipemudahkan menjadi 7 per 18. Dengan menyenaraikan kesudahan ini, kita telah memperoleh jawapan bagi sebelah ini. Seterusnya, kita tentukan persilangan antara Q dan R. Kita rujuk balik senarai kesudahan yang telah kita senaraikan tadi. Persilangan antara Q dan R adalah 55, 56 dan juga 65. Kemudian kita cari kebarangkalian Q tambah dengan kebarangkalian R tolak dengan kebarangkalian persilangan antara Q, R. Di mana kebarangkalian bagi Q adalah sama dengan 6 per 36 sebab terdapat 6 kesudahan bagi peristiwa Q. Untuk peristiwa R tadi, terdapat 11 kesudahan. Maka kebarangkalian peristiwa R sama dengan 11 per 36. Kemudian, bagi persilangan antara Q, R, terdapat 3 kesudahan. Maka kebarangkalian akan sama dengan 3 per 36. Jadi kita ambil 6 per 36 tambah 11 per 36 tolak dengan 3 per 36. Jawapannya adalah 14 per 36. Dipemudahkan menjadi 7 per 18. Maka rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa bergabung tersebut telah terbukti seperti ini. Soalan B. Kebarangkalian Q atau S. Jumlah bilangan kesudahan telah ditentukan tadi, iaitu 36. Begitu juga dengan kesudahan bagi peristiwa Q. Seterusnya kita tentukan kesudahan bagi peristiwa S, di mana peristiwa S adalah mendapat dua mata yang sama daripada dua dadu. Maksudnya kita dapat dua nombor yang sama daripada dadu pertama dan juga kedua. Jadi kesudahannya adalah 11, 22, 33, 44, 55 dan 66. Kemudian kita tentukan kesatuan antara peristiwa Q, S. Ini bermaksud kita senaraikan semua kesudahan yang kita nampak dalam peristiwa Q dan juga peristiwa S. Inilah jawapannya. Seterusnya, kita tentukan kebarangkalian bagi kesatuan antara peristiwa Q, S, iaitu kesatuan antara mereka ada 10 kesudahan, iaitu 10 per dengan 36 dipemudahkan menjadi 5 per 18.
Ini adalah jawapan bagi bahagian ini, sebelah kanan. Seterusnya, kita cari persilangan antara peristiwa Q, S. Kita rujuk balik kesudahan yang telah kita senaraikan di sebelah kiri. Persilangan antara peristiwa Q, S adalah sama dengan 55 dan juga 66. Terdapat dua kesudahan bagi persilangan antara mereka. Kemudian kita tentukan keberangkalian Q tambah dengan keberangkalian S tolak dengan keberangkalian Q persilangan S. Di mana keberangkalian Q akan sama dengan bilangan kesudahan bagi Q, iaitu 6 tadi, bahagi dengan 36, tambah dengan keberangkalian bagi S, di mana bilangan kesudahan bagi S adalah sama dengan 6 juga, per dengan 36, tolak dengan persilangan antara mereka, iaitu 2 tadi, per dengan 36. Jawapannya adalah sama dengan 10 per 36, dipermudahkan menjadi 5 per 18. Jadi, bila kita bandingkan dua jawapan ini, mereka adalah sama, maka rumus penambahan keberangkalian ini dibuktikan. Soalan C. Keberangkalian R atau S. Jumlah bilangan kesudahan sudah dicari tadi, 36. Begitu juga dengan kesudahan bagi peristiwa R dan juga peristiwa S. Seterusnya kita tentukan kesatuan antara peristiwa R, S, iaitu kita senaraikan semua kesudahan yang terdapat dalam kedua-dua peristiwa R dan juga S, iaitu seperti ini. Oleh itu, keberangkalian bagi kesatuan antara peristiwa RS akan sama dengan 16 kesudahan yang telah kita dapat tadi, bahagi dengan 36, dipermudahkan menjadi 4 per 9. Ini adalah jawapan untuk sebelah ini. Seterusnya, kita tentukan persilangan antara peristiwa RS. Kita lihat senarai kesudahan di sebelah kiri. Persilangan antara peristiwa R dan S adalah 5 sahaja. Maka bilangan kesudahan akan sama dengan 1. Dan seterusnya, kita tentukan keberangkalian R tambah dengan keberangkalian S tolak dengan keberangkalian persilangan RS. Keberangkalian R akan sama dengan bilangan kesudahan R, iaitu 11, per dengan 36, tambah dengan keberangkalian S, iaitu bilangan dalam S adalah 6, per dengan 36, tolak dengan persilangan antara mereka, iaitu 1 per 36. Memberikan jawapan 16 per 36, dipermudahkan menjadi 4 per 9. Bandingkan kedua-dua jawapan ini adalah sama, maka rumus penambahan keberangkalian ini terbukti. Soalan 2. Dua keping shilling adil dilambung secara serentak. J ialah peristiwa mendapat 2 angka, K ialah peristiwa mendapat 2 gambar, L ialah peristiwa mendapat sekurang-kurangnya 1 angka. Tentu sahkan rumus penambahan keberangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Soalan A, keberangkalian J atau K. Jumlah bilangan kesudahan yang mungkin adalah sama dengan 2 darab dengan 2, iaitu 2 kesudahan pada shilling pertama darab dengan 2 kesudahan pada shilling kedua. Jawapannya adalah 4. Kita buat andaian dahulu, katakan A mewakili angka, G mewakili gambar. Jadi, untuk peristiwa J mendapat 2 angka, kesudahannya adalah AA, maksudnya kedua-duanya adalah angka. Bagi peristiwa K mendapat 2 gambar, ini bermaksud kedua-duanya adalah gambar, iaitu GG. Oleh itu, kesatuan antara peristiwa J, K akan sama dengan AA dan juga GG. Dengan itu, keberangkalian bagi kesatuan J, K ini akan sama dengan 2 per dengan 4, iaitu dipermudahkan menjadi 1 per 2. Ini adalah jawapan untuk sebelah ini. Seterusnya, kita tentukan adakah terdapat persilangan antara peristiwa J dengan K. Bila kita bandingkan kesudahan bagi J, K tadi, langsung tiada persilangan antara mereka, maka ia akan sama dengan set kosong. Oleh itu, keberangkalian J tambah dengan keberangkalian K akan sama dengan 1 per 4 tambah dengan 1 per 4. Jawapan akhir adalah 1 per 2. Kedua-dua jawapan adalah sama, maka terbukti rumus penambahan keberangkalian ini. Soalan B, keberangkalian J atau L. Jumlah bilangan kesudahan sudah dicari tadi, iaitu 4. Begitu juga dengan peristiwa J. Kita senaraikan peristiwa L, iaitu peristiwa mendapat sekurang-kurangnya 1 angka. Maksudnya sama ada 1 angka ataupun 2 angka. Jadi jawapannya adalah AG, GA ataupun AA. Seterusnya, kesatuan antara peristiwa J, L akan sama dengan semua kesudahan yang kita nampak dalam J dan L, iaitu AG, GA dan
AA, yaitu terdapat 3 kesudahan. Oleh itu, keberangkalian kesatuan antara JL akan sama dengan 3 kesudahan per dengan jumlah kesudahan 4, yaitu 3/4. Ini adalah jawapan untuk sebelah ini. Seterusnya, kita tentukan persilangan antara peristiwa JL. Kita bandingkan kesudahan yang telah disenaraikan di sebelah kiri, didapati terdapat 1 kesudahan di sini, yaitu AA. Seterusnya, kita cari keberangkalian J tambah dengan keberangkalian L tolak dengan keberangkalian persilangan JL. Keberangkalian J akan sama dengan 1 kesudahan tadi bahagi dengan 4 tambah dengan keberangkalian L yaitu 3 kesudahan tadi per dengan 4 tolak dengan kesudahan persilangan antara mereka iaitu 1/4. Jawapan akan sama dengan 3/4 sama seperti jawapan tadi. Maka terbuktilah rumus penambahan keberangkalian ini adalah benar. Soalan C. Keberangkalian K atau L. 3 maklumat ini telah kita tentukan dalam soalan A dengan B tadi. Seterusnya, kita tentukan kesatuan antara peristiwa K, L, iaitu semua kesudahan yang telah kita senaraikan dalam peristiwa K dan juga L, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Oleh itu, keberangkalian kesatuan antara peristiwa KL akan sama dengan 4 kesudahan tadi bahagi dengan jumlah kesudahan 4, yaitu sama dengan 1. Ini adalah jawapan di sebelah ini. Seterusnya, kita tentukan ada tak persilangan antara KL. Kita bandingkan kesudahan yang telah kita senaraikan di sebelah kiri, didapati tidak ada persilangan antara mereka. Maka, ia akan sama dengan set kosong. Oleh itu, kita hanya perlu cari keberangkalian K tambah dengan keberangkalian L, di mana keberangkalian K akan sama dengan 1 kesudahan per dengan 4 tambah dengan keberangkalian L yaitu 3 kesudahan per dengan 4. Jawapan akhir pun akan sama dengan 1. Maka terbuktilah rumus penambahan keberangkalian tersebut. Soalan 3. 7 keping kad berlabel dengan huruf B, A, H, A, G, I, A dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak. L ialah peristiwa mendapat kad berhuruf vokal, M ialah peristiwa mendapat kad berhuruf konsonan, N ialah peristiwa mendapat kad berhuruf B. Soalan A. Lukis satu gambar raja Venn untuk mewakili hubungan antara peristiwa L, M dan N di atas. Jadi langkah pertama, kita senaraikan semua unsur yang terdapat dalam setiap peristiwa. Untuk peristiwa L, iaitu huruf vokal. Huruf vokal yang kita boleh dapat dari situ adalah A, I, A. Bagi peristiwa M, mendapat kad berhuruf konsonan. Huruf konsonan yang terlibat adalah B, H dan G. N, peristiwa mendapat huruf B. Daripada ruang sampel, hanya terdapat 1 huruf B. Perhatikan ketiga-tiga peristiwa yang disenaraikan di sini. Antara peristiwa L dengan M, tidak ada unsur sepunya. Maksudnya tidak ada persilangan antara mereka. Jadi, bulatan L dengan bulatan M adalah berpisah. Seterusnya, kita bandingkan peristiwa M dengan N. Didapati bahawa semua unsur dalam peristiwa N terdapat dalam peristiwa M, iaitu bulatan N perlu berada di dalam bulatan M. Antara peristiwa L dengan N pula langsung tiada sebarang unsur sepunya, maka bulatan L dengan N juga akan berpisah. Jadi, gambar raja Venn yang terlibat adalah seperti di sebelah kanan ini. Oleh itu, kita boleh labelkan unsur-unsur bagi peristiwa L, iaitu A, I, A dalam bulatan L. Kemudian, bagi peristiwa N, unsurnya adalah B sahaja. Dan akhir sekali untuk peristiwa M, unsurnya adalah B, H dan G. Soalan B. Tentu sahkan rumus penambahan keberangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Pertama, keberangkalian L atau M. Jumlah bilangan kad yang ada sama dengan 7. Jadi jumlah bilangan kesudahan akan sama dengan 7. Peristiwa L dengan peristiwa M ini sudah kita senaraikan unsur-unsurnya dalam soalan A tadi. Kita teruskan dengan mencari kesatuan antara peristiwa L, M. Yaitu kita senaraikan semua unsur yang kita nampak dalam peristiwa L dan juga M. Yaitu B, A, H, A, G, I, A. Oleh itu, keberangkalian kesatuan antara peristiwa L dan M ini akan sama dengan 7 kesudahan tadi bahagi dengan jumlah kesudahan 7, yaitu sama dengan 1. Ini adalah jawapan di sebelah kanan ini.
Seterusnya kita tentukan ada tak persilangan antara peristiwa L dan M. Kita rujuk kesudahan di sebelah kiri, tidak ada unsur sepunya antara mereka, iaitu tiada persilangan antara mereka, maka ia akan sama dengan set kosong. Oleh itu, kita hanya perlu tentukan keberangkalian L tambah dengan keberangkalian M, di mana keberangkalian L akan sama dengan bilangan unsur dalam L 4 per dengan jumlah kesudahan 7 tambah dengan keberangkalian M dengan bilangan kesudahan M 3 per dengan 7. Jawapan adalah sama dengan 1, seperti jawapan di sebelah kiri tadi. Maka terbuktilah rumus penambahan keberangkalian berikut. Soalan 2. Keberangkalian L atau M. 3 maklumat ini telah kita tentukan sebelum ini. Kita cari kesatuan antara L dan N, iaitu jawapannya adalah AA, IAB, iaitu terdapat 5 kesudahan. Maka keberangkalian bagi kesatuan peristiwa LN akan sama dengan 5 per 7. Ini adalah jawapan untuk bahagian ini. Seterusnya kita lihat ada tak persilangan antara LN. Kita rujuk kesudahan di sebelah kiri, didapati bahawa tidak ada persilangan antara mereka. Maka ia sama dengan set kosong. Jadi kita hanya perlu tentukan keberangkalian L tambah dengan keberangkalian N. Keberangkalian L adalah sama dengan 4 kesudahan dalam L per dengan jumlah kesudahan 7 tambah dengan keberangkalian N, iaitu 1 kesudahan per dengan 7. Jawapannya adalah 5 per 7 seperti jawapan di sebelah kiri. Maka terbuktilah rumus penambahan keberangkalian berikut. Soalan 3. Keberangkalian M atau N. 3 maklumat ini telah kita tentukan sebelum ini. Kita mulakan dengan cari kesatuan antara peristiwa M, N, iaitu jawapannya ialah B, H dan G, iaitu 3 kesudahan. Dengan itu, keberangkalian kesatuan antara peristiwa M, N akan sama dengan 3 per 7. Ini adalah jawapan untuk sebelah ini. Seterusnya kita tentukan persilangan antara peristiwa M, N. Kita lihat kesudahan yang telah kita senaraikan di sebelah kiri, di mana unsur sepunya adalah sama dengan B. Oleh itu, kita kena tentukan keberangkalian M tambah dengan keberangkalian N tolak dengan keberangkalian persilangan antara peristiwa M, N. Keberangkalian M akan sama dengan 3 kesudahan tadi per dengan 7 tambah dengan keberangkalian N, iaitu 1 kesudahan per 7 tolak dengan keberangkalian persilangan MN, di mana terdapat 1 unsur per dengan 7. Jumlahnya nanti akan sama dengan 3 per 7, sama dengan jawapan di sebelah kiri. Maka rumus penambahan keberangkalian ini terbukti. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.